Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya malam ini. Dan maaf saudara, malam ini kita bersiaran agak lewat setengah jam. Maklum sajalah, musim-musim ini dalam keadaan saya perlu meninjau di sekitar kawasan kempen hari ini. Ya saudara, saya bersiaran hari ini dari Bagan Datuk Perak. Apa khabar saudara Muhammad Afwan, Puan Zainab Rasib. Begitu juga dengan teman kita saudara Ahmad Osman, Tun Perak bin Rahmat, Osman Adam, saudara Muhammad Johari, Puan Sharifah Syahari. Salam, semoga sihat semua ya. Saudara Ramzul, Waalaikumsalam. Saya bersiaran dari Bagan Datuk Perak. Tadi petang tadi saya berkesempatan, tengah hari tadi saya berkesempatan sedikitlah waktu mencuri waktu Presiden UMNO. Ya, Saudara Fakri Sani, Waalaikumsalam. Saudara Sabaruddin. Begitu juga dengan Saudara Abu Samah. Jangan lupa saudara like, share dan subscribe juga di Facebook, di Instagram serta di TikTok. Malam ini saudara, saya akan cubalah memberi pencerahan yang termampu saudara. Apa khabar saudara Dr. Zulkifli Alias? Moga anda sihat. Saudara Mak Afwan, saudara Ahmad Yusof, denakku out fix ya saudara. Banyak juga masuk benda dalam saya punya komputer ni, macam-macam hadir saudara. Baik saudara, untuk tidak melengahkan waktu, sebab waktu ini hari ini saudara, malam-malam begini sepatutnya kita berada di tika semayang, solat. Jangan lupa saudara, tapi saya harus memberi pencerahan juga apa yang berlaku, berita-berita yang dikabarkan kepada saya. Matlamat saya adalah untuk memberi informasi saudara. Dan awal pagi tadi sahabat kita, saudara Jamil Idris, telah pun menyampaikan penjelasan, keterangan berhubung dengan COVID-19. Ini juga yang merusingkan kita saudara. Baik, hari ini adalah hari Khamis, malam Jumaat, malam seribu rahmat saudara. Saya mengharapkan agar malam-malam nanti kalau ada kesempatan, kita adakanlah juga solat tahajud malam seribu rahmat ini. Ya, Ustaz Syafridin, Waalaikumsalam. Apa halnya? Selamat. Saudara Rosli, saudara Jeb, calon diramakan kalah di Bagan Datuk, tak tahulah saya usaha. Saudara Hanah join. InsyaAllah apa-apa pun kita harus berlapang dada. Janganlah kita mengikut hati dan perasaan. Kalau orang yang kita tak suka, kalau dia menang, menanglah. Kalau dia kalah, kalahlah. Jangan pula kerana perasaan hati kita, maka kita membuat keputusan yang bukan-bukan, kita melontarkan pandangan yang bukan-bukan saudara. Harapan saya lain tak ada saudara, anda sihat walafiat dan kita jaga diri kita dan keluarga kita saudara. Saudara user pulanglah ya saudara. Bagaimana saya katakan, hari ini tanggal 17 November, hari yang ke-975 saudara. Dah 975 hari dah saudara. Kempen-kempen juga COVID-19. Mengikut laporan saudara Jamil Idris, nampaknya ada peningkatan yang begitu ketara. Tinggi saudara jangkitannya. Kemarin daripada 1749 meningkat 2,852 jangkitan. Dan semalam jangkitannya dilaporkan adalah 3,304 orang. Terima kasih saudara Jamil Idris dan saudara Rio yang tidak henti-henti menghantar kiriman pada saya. Dan jangkitan ini berjumlah angka kumulatif adalah 4,956,722. Dah 4,956,000 dah saudara. Sebab itu saya sering kali menasihati anda dalam musim-musim kempen ini, pastikan anda melakukan penjarakan sosial, jaga kebersihan diri, kalau balik ke rumah, sabun tangan, yang terbaiknya mandilah saudara. Kerana saya melihat terdapat peningkatan di 10 buah negeri dan susut cuma di 6 buah kawasan saja, di mana saudara Selangor melihatkan jangkitan yang begitu tinggi, iaitu 1,197. Wilayah Persekutuan susut sedikit, iaitu 233. Sementara itu di Sabah ada meningkat lagi, terus menjolak saudara. Sejumlah di Sabah adalah 221 jangkitan. Begitu juga di Sarawak
Tiba-tiba Sarawak juga melepasi angka 100 iaitu 192. Kedah turut meningkat kepada 276. Dan yang agak menggusarkan di Kelantan, saudara. Kelantan juga peningkatan 195. Perak pun meningkat juga 138. Tapi Melaka susut kepada 163. Pulau Pinang tak ceroy naik 173. Dan Putrajaya, saudara, 147. Cuma yang saya agak memeranjatkan itu di Pahang. Tiba-tiba Pahang meningkat ke angka 126 jangkitan, saudara. Itulah sini, saudara, terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 negeri yang ada jangkitan lebih 100 orang. Sebab itu saya katakan, saudara, pastikan kita menjaga keluarga kita dengan baik sebab COVID-19, virus corona tidak pernah mengenal arti kasihan pada mangsanya, saudara. Ini yang saya khawatirkan saat-saat kita berkempen, kita menghadiri siri ceramah dan sebagainya. Kalau tidak melakukan penjarakan sosial, bimbang anda boleh dijangkiti oleh virus corona. Jaga diri, saudara. Malam ini, malam Jumaat, berdoalah kepada Allah SWT agar COVID-19 segeralah usai dari negara kita, saudara. Saya tidak berhasrat untuk memberi pencerahan tentang e-commerce sebab saya berada di Bagan Datuk saat ini, saudara. InsyaAllah besok, saudara, jam 10 malam, saya akan bersiaran bersama dengan sahabat saya, iaitu Saudara Syam Jalil. Syam Jalil di Shah Alam. Apa pula perkembangan di Shah Alam? InsyaAllah malam besok saya akan bersiaran bersama beliau pada jam 10 malam. Pastikan anda luangkan sedikit waktu, saudara. Dan untuk seketika, jangan lupa dalam segmen naluri kehidupan, saudara. Kerana, saudara, banyak orang merasakan kuantiti material, orang kaya, banyak duit dan sebagainya, sering dianggap sebagai petunjuk kepada wibawa seseorang. Sedangkan, saudara, wibawa kepimpinan bukan ditentukan oleh kuantiti harta, tetapi kualiti jiwa. Dan jiwa yang berkualiti antaranya adalah bebas daripada sifat takbur. Orang yang takbur, gila nak jadi pemimpin, dan apabila memimpin, dia akan gilakan puji-pujian pula. Jika pemimpin gila dipuji, lalu dia akan dikelilingi oleh orang-orang yang kaki mengampu, saudara. Kerana, saudara, jangan lupa, sejarah membuktikan yang tercatat dalam Al-Quran dan juga banyak sirah-sirah yang kita baca, bahawa di sisi Firaun ada seorang namanya Haman. Itu orang kanan dia, selalu membodik. Dan jika ini terjadi, yang menderita ialah rakyat atau para pengikut. Penderitaan rakyat, suara pengikut dan kelemahan dalam pelaksanaan satu dasar yang dibangkitkan tidak akan sampai ke atas. Saudara, ini kerana hanya puji-pujian yang hendak didengar oleh pemimpin. Lalu, pujianlah yang diberikan. Hasilnya, pemimpin akan mendapat maklumat, berita dan aduan yang salah. Bukankah sebab pujian dan sanjungan juga telah ramai pemimpin yang kecundang. Oleh itu, saudara, kita mengharapkan agar tidak ada lepas pilihan raya ni puji-pujian yang membutakan mata pemimpin daripada melihat kelemahan dan kekurangan diri. Mereka ini telah merasakan begitu hebat sehingga terlanjur bertindak di luar kemampuan diri dan batas syariat. Mereka terlupa, mereka berlagak kaya dan akan menyebabkan akhirnya mereka jadi papa kedana. Jadi, saudara, berhati-hati. Jangan kita riak, jangan kita sombong dan takbur, saudara. Itulah seketika sedikit tentang naluri kehidupan. Bagaimanapun, saya menyantuni mutiara kata kiriman Tan Sri Osu Sukam. Dia mengantar pada saya hari-hari, saudara. Dan saya lihat kadang-kadang mutiara katanya agak bernilai untuk perkongsian kita bersama, saudara. Menurut Tan Sri Osu Sukam, saudara, barang siapa yang mencintai dunia dan senang dengannya, mereka ini akan dicabut rasa takut pada akhirat dari hatinya. Oleh itu, saudara, janganlah anda mencintai dunia. Cintailah hari-hari yang terakhir dan kasih serta cinta kita hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Saudara, feminor, jangan begitu tak baik menuduh parti itu perompak dan sebagainya. Dah dekat dah, saudara.
Saya harus saling ingat mengingati. Jangan kita terus menuduh itu dan ini, saudara. Kadang-kadang kita buat dosa kering, buat apa? Banyak orang menuduh itu dan ini. Saya tak begitu berkenan. Kalau seseorang itu dia dapati bersalah, maka dia akan dibawa ke mahkamah. Tak lebih daripada itu, saudara. Biarlah mahkamah menentukan kenapa kita nak ambil jawatan ataupun kuasa mahkamah. Saudara, jagalah bahasa saudara sebaik mungkin. Saya perlu mengingatkan saudara bahawa dalam siaran saya ini, saya rindukan teman-teman yang berbicara secara matang, secara bahasa yang molek-molek, saudara. Dan saya seringkali mengingatkan agar pimpinan negara jangan berbelanja wang negara tanpa had, kerana ini boleh mengakibatkan negara kita muflis. Itu sahaja, saudara. Saudara nak bergaduh, nak bertekak dan tak bersetuju, tak ada masalah, saudara. Tajuk bicara kita malam ini adalah kurang 48 jam debaran kian terasa. Apa yang saya maksudkan, saudara? Sabar dulu, kita santun pantun Pak Nazil, kita relax-relaxkan minda kita malam Jumaat ni, saudara. Mungkin ada teman-teman kita yang sudah pun bergerak untuk pulang ke destinasi kampung untuk mengundi. Kita santun dulu apa kata pantun Pak Nazil. Menurut Pak Nazil, beli lada si kacang lendih, sama ikan si buah nangka, tidak redha suratan takdir, tempat disediakan dalam neraka. Jadi kalau kita tak redha untuk apa yang ditentukan oleh takdir, soal siapa menang, siapa kalah, itu takdir menentukan, bukan kita yang menentukannya. Jadi dalam keadaan begini, saudara, berhati-hati. Kerana kalau kita menyanggah takdir ilahi, tempatnya saudara sendiri tahulah. Tambah Pak Nazir lagi, ikan pisang ditimbang berat sama pelata si ikan duri. Apabila musang mula terjerat, mula meronta, melepas diri. Ini keadaannya. Keadaan sekarang ni, bila musang-musang telah pun dikenal pasti dan terjerat, ada yang telah pun disingkirkan daripada rumah UMNO, maka mereka mula meronta-ronta, mula melakukan tindakan yang bukan-bukan. Saudara Sarif Lembang, saudara Empat Telang Kering, saudara Muhammad Azhar Nordin, saudara Puan Muhammad Fadilah, terima kasih Atas Likas. Dah balik ke belum? Kabarnya saudara Atas Likas ni dia pergi menunaikan umrah. Bersyukurlah kerana saudara mendapat undangan menjadi tetamu Allah. Doa saya agar anda mendapat umrah yang mabruk. Saudara, mudah-mudahan saudara juga telah pun menyampaikan salam saya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saudara, saya harus memberi peringatan kepada mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel, apa-apa channel pun, saya tak marah. Tiada halangan bagi saya. Tetapi anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Begitu juga dengan bahasa-bahasa, tulisan-tulisan yang anda hantar kepada saya. Kalau ianya menyanggah dengan Kementerian Komunikasi, maka anda harus bertanggungjawab. Kena ingat, saudara, ini hanyalah sekadar pencerahan politik. Matlamat saya sekadar memberi informasi, bukan untuk berkempen dan sebagainya. Saudara, saya apa yang saya lihat, apa yang saya nampak, apa yang saya alami, saya cuba memberi pencerahan. Dan prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Itu saja, saudara. Kalau saudara tak bersetuju, nak menyanggah, hantar kiriman. Asalkan saudara gunakanlah bahasa-bahasa yang harmonis. Kerana kita adalah warga cinta damai. Kita warga yang mengutamakan, yang meletakkan bahasa-bahasa yang harmonis itu mengatasi bahasa-bahasa harian biasa. Ya, saudara, nak bercanggah, nak berbual, nak berbincang, nak bergaduh sama sendiri, jadi saudara gunakanlah bahasa yang molek-molek. Itu saja harapan saya, saudara. Saya tidak akan menyingkir anda daripada live saya ini. Tapi orang kata ingat-ingatlah, pada-padalah, sebab ramai yang melihat, ramai yang menonton. Dan kalau anda merasakan anda seorang yang bertanggungjawab, anda harus menyatakan saya dari parti mana. Mudah untuk saya jantuni. Mudah untuk saya memberi penjelasan atau memberi pencerahan. Tidak lebih daripada itu, bukan nak ajak bergaduh. Saudara, apa kita dapat pun. Saudara, dan saya, pendapatan saya, cuaca nampak gayanya, alhamdulillah. Sepanjang saya berada di Bagan Datuk dan sebentar tadi saya pergi ke Tanjung Karang.
melihat perkembangan yang berlaku di Tanjung Karang. Sebab Tanjung Karang, calon yang bertanding adalah wanita, Datuk Habibah. Jadi adalah sempat berjumpa dengan teman-teman di Tanjung Karang. Alhamdulillah, nampak gayanya semakin mantap sokongan wanita terhadap Datuk Habibah. Mudah-mudahan beliau mencapai kejayaan, tak lebih daripada itu, saudara. Jadi saya juga melihat bahawa cuaca sama ada di Kuala Selangor, di sebelah pantai ni, saudara, sampai ke Perak apa semua, alhamdulillah. Kalau ada pun banjir sikit-sikit, itu banjir kesan daripada air pasang besar. Benar, saya dapat laporan bahawa di Shah Alam ada berlaku banjir. Tapi puncanya adalah sebab sistem peparitan tersekat. Bukan kerana hujan lebat, hujan ribut dan sebagainya. Bagaimanapun berdoalah kita secara malam Jumaat ini agar tidak ada musibah bencana yang meminta ataupun menimpa negara kita ini, saudara. Bagi saya mengharapkan setiap warga kita ini berada dalam sihat walafiat. Kerana apabila saya membaca tentang kedudukan pasaran saham, semalam pelabur saham nampaknya mereka bersikap tunggu dan lihat. Sebab itu pergerakan di bursa saham Kuala Lumpur tidaklah begitu meningkat ataupun menurun, kerana para pelabur sedang menanti keputusan pilihan raya umum yang akan kita alami, akan kita lakukan sekitar 48 jam dari sekarang. Saudara, petunjuk pada ekonomi negara adalah bursa saham. Kalau kestabilan politik yang tercapai, saya yakin tentulah bursa saham di Kuala Lumpur akan meningkat. Kerana menurut penganalisa daripada Hong Leong Investment Berhad, iaitu Saudara Eng Jun Sing, dia berkata bahawa FBM KLCI dijangka berlegar pada paras rintangan antara 1469 hingga 1500 mata saja. Sementara paras sokongan pula sekitar 1408 hingga 1436. Tapi kalau turun daripada 1408, artinya ekonomi kita sudah pun menjunam dan mewudum, saudara. Jadi bagaimanapun, para pelabur sedang menanti apakah keputusan yang akan dilakukan oleh warga cinta damai kita, warga bangsa kita menjelang pilihan raya umum yang sudah pun menanti, sudah pun berada di ambang pintu dalam tempoh 48 jam saja. Sebab itu hari ini pergerakan aliran penumpang-penumpang yang tinggal di Kota Raya, di Kuala Lumpur khususnya, di Negeri Selangor, mereka sudah mau pulang ke kampung, ke desa masing-masing. Yang Kelantan balik ke Kelantan, yang Johor balik ke Johor, yang Kedah balik ke Kedah, yang Perak balik ke Perak. Dan ini menjadikan aliran trafik ataupun kenderaan agak tertekan. Ramai orang yang ada kereta balik memandu dengan kereta. Sebab menurut pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri, tol tidak dikenakan dalam tempoh 2 hari ini, iaitu besok dan juga pada 19 bulan. Jadi pada perantau-perantau yang berada di tengah Kota Raya Kuala Lumpur, mereka akan pulang. Jadi aliran di 3 hub pengangkutan utama mula meningkat sejak tengah hari tadi dan dijangka menjelang 2 hari lagi, 2 hari pengundian pilihan raya umum pada Sabtu ini. Sebab menurut tinjauan pada wartawan bernama yang melaporkan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, 9 kaunter daftar masuk yang dibuka sibuk mengendalikan penumpang yang beratur sejak awal pagi untuk laluan ke Kota Kinabalu, Langkawi, Alustar, Kuching dan Pulau Pinang. Begitulah sibuknya sekarang di lapangan terbang Kuala Lumpur, saudara. Dalam masa yang sama, syarikat penerbangan MAS menasihatkan penumpang yang pulang untuk pilihan raya umum kali ini agar tiba di lapangan terbang sekurang-kurangnya 4 jam lebih awal. Takut nanti kalau lewat nanti terlepas. Kerana proses untuk pelepasan berlepas ke menaiki kapal terbang pesawat itu secara agak ketat. Jadi kalau boleh mereka yang telah pun menempah tiket-tiket untuk menggunakan pesawat MAS dan sebagainya dinasihatkan supaya hadir ke lapangan terbang 4 jam lebih awal. Jadi MAS sebelum ini maklumkan ia akan menambah bilangan penerbangan kepada 44 penerbangan dari 26 penerbangan dan naik taraf 24 daripada 16 perkhidmatan domestiknya menggunakan pesawat A330 bagi menampung potensi penambahan penumpang. Sementara itu, pengurus kanan operasi
TBS. Saudara, itu Saudara Faizal Rizal berkata pihaknya menjangkakan sekitar 23,000 penumpang termasuk para pelajar. Saudara, Institut Pengajian Tinggi akan berlepas dari terminal TBS secara berperingkat mulai hari ini. Di stesen Kuala Lumpur Central pula, KL Central, saudara, pintu masuk perkhidmatan kereta api Tanah Melayu dan perkhidmatan train ETS ke beberapa destinasi seperti Ipoh. Panas saudara di Bagan Datuk ni. Seperti di Ipoh, Butterworth, Padang Besar, Kota Baru mula dipenuhi oleh penumpang. Jadi kesibukan ini sebaik-baiknya anda pergilah ke stesen kereta api itu lebih awal supaya tidak bertolak-tolak, berimpit-impit, dan paling penting jagalah penjarakan sosial, saudara. Itu tentang pergerakan untuk mengundi mulai lusa, saudara, 48 jam lagi. Cuma saya hari ini melihat bagaimana gabungan institusi pondok dan juga tahfiz dan ilmuwan Sunni Malaysia, itu GIPTIS, dan Asatizah Malaysia mengadakan sidang medianya di Darul Barakah di Hotel Ampang 4-5 hari dulu, di mana mereka memohon agar dan menegaskan bahawa umat Islam di negara ini wajib menolak mana-mana calon yang bertentangan dengan aliran ahli sunnah wal jamaah, sebagaimana seperti Syiah, Wahabi, Khawarij, liberal, LGT, sekular, dan lain-lain. Ini pendirian daripada gabungan institusi pondok, tahfiz, dan ilmuwan Sunni. Mereka bimbang sebab katanya ada juga kalangan beberapa orang yang bertanding dalam pilihan kali ini terdiri daripada mereka pengamal Sunni, Wahabi dan sebagainya. Jadi kata mereka, pada kami kali ini umat Islam perlu melihat keutamaan pemilihan pemimpin itu mestilah datang daripada orang Islam yang lurus akidahnya. Bagaimanapun terpulanglah pada anda. Saya tak maulah nak berkempen lebih. Cuma saya menyuarakan pandangan guru-guru pondok yang mengharapkan anda berfikir baik-baik. Janganlah kita terpilih. Kadang-kadang kita dalam menampi antara beras dan antah, jangan sampai kita terambil antah saya. Cuma saya agak terkejut dengan kenyataan pada Balu, itu isteri kepada bekas Mursyidul Ampas, Allahyarham Datuk Nik Aziz Nikmat. Beliau memaklumkan bahawa beliau tidak merestui anaknya bertanding dalam mana-mana pilihan raya kecuali atas tiket PAS. Kerana seorang anak Tuan Guru Nik Aziz, dia bertanding di bawah tiket parti PAH, mewakili Parti Amanah tak silap saya. Menurut Datin Tuan Sabariah, Tuan Ishak, arwah dan beliau telah mendidik anak-anaknya agar kekal istiqamah dengan perjuangan Islam. Jadi kalau menyertai parti lain, dia tidak mengizinkan. Ni kalau mak dah tak izinkan tu, berat juga ni. Bagaimanapun terpulanglah. Cuma saya menyuarakan apa yang disuarakan oleh isteri Allahyarham Tuan Guru Nik Abdul Aziz. Jadi kerana Nik Omar anaknya bertanding di Parlimen Pasir Salak. Sebelum ini dia pernah bertanding di Dewan Undangan Negeri Don Cempaka, Kelantan, tapi tewas pada PRU yang ke-14 di kerusi yang pernah disandang oleh Allahyarham bapanya. Pada kali ini kerusi Parlimen Pasir Salak menyaksikan pertembungan 4 penjuru selain Khairul Azwan Harun ataupun dikenali sebagai Azwan Bro daripada Barisan Nasional, termasuk juga Nik Omar Nik Aziz, anak Tuan Guru Nik Abdul Aziz. Kursi itu juga ditandingi oleh calon Perikatan Nasional Jamaluddin Yahya dan calon Gerakan Tanah Air GTA Zairul Hizam Zakaria. Sama-sama kita tengok nanti. Sebab ibu dah tak restui anaknya bertanding bukan atas tiket parti PAS. Dia orang PAS, tiba-tiba anak dah melompat. Saya cuma yang agak tidak menyenangkan saya apabila saya melihat saudara, benda ni tak patut dilakukan. Apabila Timbalan Presiden Parti Keadilan, Saudara Rafizi, dia membuat ancaman bahawa dia kata dia akan mencari Ketua Suruhanjaya Pencegah Rasuah, itu Tan Sri Azam Baki,
jika ia memenangi pilihan raya umum ke-15. Dan ini menunjukkan seolah-olah gabungan itu seperti mahu untuk melakukan penyalahgunaan kuasa. Seandainya mereka diberi kuasa. Ini yang tak betul ni. Bagaimanapun saya mendapat kenyataan daripada saingan Datuk Seri Anwar Ibrahim di Tambun. Itu Datuk Ahmad Faizal Azumu. Selaku Timbalan Presiden Persatu, dia kata kenyataan Rafizi itu menunjukkan bahawa kepimpinan Pakatan Harapan menganggap mereka terkecuali daripada undang-undang dan juga tindakan penguatkuasaan. Ini yang tak betul. Kita UMNO ni saudara, presiden kita kalau dituduh dia dengan berlapang dada, sanggup menghadapi perbicaraan bertahun lamanya. Itu sepatutnya dilakukan, bukan menyalahkan penguatkuasa. Kalau ada laporan siasat, kenapa nak marah-marah? Kerana tak pernah berlaku dalam sejarah ni bagaimana seorang pemimpin utama, iaitu gabungan parti politik, membuat pengakuan terbuka untuk menyalahgunakan kuasa membalas dendam terhadap penjawat awam. Ini tak betul saudara. Kita pun UMNO ni bila Latifah Koya membuat tuduhan, mengambil tindakan terhadap Datuk Seri Najib, terhadap Datuk Seri Zahid Hamidi dan pimpinan UMNO, kita tak pernah ugut pun. Kita tak pernah kata kalau UMNO berkuasa nanti kita ambil tindakan. Itu seolah membalas dendam. Biarlah mereka melakukan usaha ataupun kajian ataupun siasatan. Buat apa nak ugut-ugut, nak marah, buat apa? Ini keadaannya. Ya, terpulanglah. Saya mengharapkan agar Saudara Rafizi berhati-hati dalam membuat sebarang kenyataan yang akhirnya para penjawat awam akan merasakan bahawa kehadiran mereka sebagai pemimpin itu, sama ada pemimpin politik, adalah maksum sifatnya. Ini tak betul saudara. Kita ada penjawat awam, kita ada pegawai-pegawai penguatkuasaan, biarlah mereka bertugas dengan baik. Kita harus berlapang dada. Kalau kita tak salah, nak takut apa? Kenapa nak perlu ugut-mengugut? Ini keadaannya saudara. Bagi saya sebab itu saya katakan dari awal lagi, kadang-kadang parti keadilan ni rosak disebabkan oleh timbalan presidennya. Laju sangat. Sepanjang musim kempen, 2 bulan sebelum kempen, menuturkan banyak isu tapi tak ke mana pun. Lepas itu mulalah melontarkan, orang kata lain tak adalah, makin hamun aja, penyamun, perompak, cuma tak sebut perogol aja. Lain itu saja yang dilontarkan. Sedangkan saya mengatakan bahawa kita nak tahu apa yang akan mereka lakukan seandainya mereka mempunyai berkuasa nanti untuk mentadbir negara. Apa keberuntungan untuk rakyat? Saya berkali-kali saya katakan, sekarang ini musim calon-calon yang bertanding diinterview ataupun ditemuduga oleh rakyat. Kerana mereka sedang memohon pekerjaan sebagai wakil rakyat. Iaitu sebagai ahli parlimen. Memang terdapat juga beberapa negeri mengadakan pilihan raya negeri. Tetapi tumpuan warga adalah terhadap kursi parlimen. Kerana ini untuk membentuk kerajaan. Inilah masanya mereka semua sedang menghadapi rakyat. Menghadiri temuduga. Apakah rakyat bersetuju untuk mereka ini dilantik sebagai ahli parlimen? Tak lebih daripada itu. Jadi kalau nak orang kata musim interview ni, bercakaplah dengan baik. Kalau saya dapat jadi wakil rakyat, saya nak buat begitu, saya nak buat begini. Seandainya saya dipilih sebagai ahli parlimen, saya akan memperjuangkan. Apa perjuangan anda? Sepatutnya begitu. Bukan menunding pihak lawan. Sebab itu saya lihat, saya berada di Bagan Datuk. Alhamdulillah, nampak-nampak gayanya di Bagan Datuk ni kuranglah maki hamun di kalangan calon-calon. Tak, izin minum sikit. Begitu juga tadi, petang tadi saya berada di Tanjung Karang. Saya melihat bagaimana Datuk Habibah mengutarakan pandangan. Dia menyatakan apakah kesalahan beliau untuk menjadi calon ini. Takkan jadi calon dipilih oleh parti itu merupakan kesalahan beliau. Kerana sebelum ini kursi Parlimen Tanjung Karang diwakili oleh Ketua Bahagian yang juga Ketua Perhubungan UMNO Selangor, Tan Sri Nur Omar. Cuma kali ini Tan Sri Nur Omar tidak diturunkan, sebaliknya diganti dengan Datuk Habibah, iaitu Ketua Wanita UMNO Bahagian Tanjung Karang. Jadi apakah menjadi kesalahan pula bila beliau dipilih oleh parti untuk bertanding?
Ini kadang-kadang dia orang tak faham. Sepatutnya dulu anda dah bertanding, parti dah beri kesempatan untuk anda bertanding. Kali ini tidak diturunkan untuk bertanding, sokonglah mana saja calon yang diturunkan oleh parti. Sebab parti sedang melakukan islah dalam kepimpinan. Tengah hari tadi saya berbual dengan Presiden UMNO sambil makan tengah hari. Tak sempat untuk mengadakan sesi live, berterus terang begitu. Tak ada kesempatan, bila tak ada waktu. Kerana nak menangani, sebab dia sedang diinterview oleh rakyat Bagan Datuk. Seluruh rakyat Bagan Datuk nak dengar apa caranya, apa yang nak dibawa, perjuangan apa yang nak lakukan seandainya bila dipilih sebagai ahli Dewan Rakyat ataupun ahli Parlimen Bagan Datuk, apa perjuangannya. Jadi kalau tidak mempunyai waktu yang santai, saya ambil kesempatan waktu beliau tengah makan. Saya kata, Sri, boleh tak saya interview? Dia kata, boleh. Kerana nak tunggu masa mana lagi. Begitulah berlapang dada, jiwa seorang pemimpin. Ya, dia kata, tak apa, tak ada masalah. Bila saya kata, tak letih, Dr. Sri, dia kata, dah itu kita punya minat, apa pedulikan soal letih ni? Bagaimana juga dengan bila orang bercerita, macam-macam mengatakan tentang Dr. Sri, banyak fitnah. Dan beliau mengatakan, masuk politik ni, kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Itu saja, dia tak ada pun kata, marah orang itu, pulanglah. Adat berpolitik. Cuma, saya sebagai pemerhati politik, saya melihat bahawa inilah masanya rakyat melakukan temuduga terhadap setiap calon seramai untuk kerusi 222 di seluruh negara. Ramai yang bertanding saya. Jumlahnya ratusan orang. Ada kawasan sampai 10 calon bertanding macam di Bagan Batu, di Parlimen Batu. Artinya 10 orang ini sedang diinterview ataupun ditemuduga oleh rakyat Batu. Siapakah yang layak untuk dihantar ataupun diberikan jawatan sebagai ahli parlimen. Sebab itu janganlah maki hamun orang. Jangan kutuk mengutuk. Nyatakan apa yang kamu nak buat. Ya, saudara Azhar Rimah Hassan, semua tahu hal sebenar. Harap rakyat lebih rasional. Itu yang saya harapkan, saudara. Mereka bukan mereka tak tahu. Mereka tahu sebenarnya. Tapi kadang-kadang terlajak. Itu yang kadang-kadang terlajak. Perahu boleh ditarik. Tapi kalau terlajak kata, susahlah padahnya, saudara. Itu yang kita dapati. Jadi sebab itu ada juga dapatan saya dari seluruh negara. Dalam tempoh 48 jam kita nak berkempen ini, laporan-laporan saya terima khususnya. Ini khususnya daripada Parti UMNO. Sebab saya menghubungi teman-teman saya di kalangan warga UMNO. Banyak juga kursi-kursi parlimen yang ditandingi oleh calon muka baru tidak disenangi oleh pimpinan bahagian kerana mereka tidak diturunkan untuk bertanding. Bagi saya sudah-sudahlah. Dulu anda bertanding, timbalan you ataupun ketua pemuda, ketua wanita mendukung anda bagan nak gerak. Kali ini berilah dah jadi parti memilih mereka sebagai calon. Bantulah, berilah sokongan sebagaimana yang anda terima sewaktu anda dipilih sebagai calon. Jadi masa dulu bila anda dipilih sebagai calon, bertanding, 1 penggal, 2 penggal, 3 penggal, malah ada yang sampai 8 penggal. Memanglah pemilihan anda itu juga tidak disenangi oleh pihak-pihak tertentu. Tapi lestari perjuangan, maka mereka akan menyokong dan tetap akan menyokong anda. Jadi santunilah semula calon-calon yang diturunkan oleh parti. Bukan dengan membalas dendam, bukan dengan menutup PDM, bukan dengan melakukan sabotaj, bukan dengan memaki hamun ataupun memburuk-burukkan calon. Jadi bila saya turun ke Tanjung Karang, saya tengok agak sebab juga. Saya tengok bila Datuk Habibah dengan nada yang sedih mengatakan, apakah menjadi kesalahan beliau bertanding di kerusi Parlimen Tanjung Karang menggantikan Tan Sri Noh Omar? Kenapa diberikan tuduhan yang bukan-bukan oleh pihak-pihak tertentu? Jadi dia sedihlah sebagai ketua wanita. Bagaimanapun saya dengar lafaz ikrar janji warga wanita khususnya, mereka akan bekerja sehabis sedaya mungkin untuk memenangkan calon wanita. The only one. Seorang saja calon wanita yang diturunkan di Negeri Selangor daripada UMNO. Ada juga wanita daripada MIC yang diturunkan bertanding di Kuala Langat. Jadi Datuk Aibah seorang. Wanita-wanita di Tanjung Karang sedang berusaha untuk menjelaskan kepada warga Tanjung Karang perlunya mereka menyokong Datuk Habibah sebagai calon. Itu saya katakan,
Dari segi interviewnya dengan calon, dengan apa, ketua-ketua wanita, cawangan-cawangan, lulus. Bagaimana yang lain, terpulang, saudara. Tetapi saudara, sesuatu yang agak ini memeranjatkan saya dikabarkan bahawa besar kemungkinan, kabarnya lah, saudara, belum disahkan lagi, mungkin besok, Suruhanjaya ini pilihan raya akan mengadakan mesyuarat tergempar. Kerana untuk memutuskan berhubung kedudukan kerusi Parlimen Padang Serai. Kerana calon yang bertanding di situ telah pun meninggal dunia. Jadi pengundian di Parlimen Padang Serai mungkin ditangguhkan apabila pengurus pilihan raya memulangkan writ kepada Suruhanjaya pilihan raya sebagaimana yang diwajibkan. Jika sekiranya berlaku pengundian di mana-mana kursi tak dapat diteruskan, maka besar kemungkinan kawasan itu ditangguhkan. Sumber mengatakan bahawa writ pilihan raya telah dipulangkan hari ini. Ini bermakna pengundian bagi kerusi Parlimen Padang Serai akan ditangguhkan ke satu tarikh yang lain berikutan berlaku kematian salah seorang calon yang bertanding, iaitu M. Karupaya yang mewakili Parti Pakatan Harapan. Ini dapatan saya perlu menyatakan kepada anda kerana menurut peraturan 11 dalam kurungan 6, saudara, peraturan pilihan raya ataupun perjalanan pilihan raya 1981 yang penuh pula nasib ini. Apabila berlaku keadaan begitu, SPR Suruhanjaya pilihan raya boleh mengumumkan pilihan raya kecil pada tarikh lain sekiranya calon meninggal dunia. Jadi ini hanya boleh dilakukan selepas RO ataupun pegawai Suruhanjaya pilihan raya mengesahkan alasan pilihan raya tersebut tidak dapat diadakan, seterusnya memulangkan writ itu kepada Suruhanjaya pilihan raya Malaysia. Jadi dapatan kita juga mengatakan bahawa ada pengundi-pengundi di kawasan Padang Serai cuba masuk dalam portal SPRM Suruhanjaya pilihan raya dan mengatakan bahawa pilihan raya untuk kerusi Parlimen Padang Serai ditangguhkan ke satu tarikh yang akan ditentukan kelak. Itu saya perlu memberitahu sebab ini ruangan memberi informasi saudara. Walaupun bagaimanapun adalah macam-macam perdebatan. Bagi saya ini akademik. Datuk Azalina Osman dia kata sepatutnya diteruskan. Datuk Saifuddin Nasution kata perlu ditangguhkan. Jadi biarkanlah mereka membicarakan. Sebab ini soal menyangkut soal perundangan. Kita ni yang tak begitu arif tentang undang-undang, jangan campur tangan. Tunggu saja penjelasan saudara yang ditetapkan oleh Suruhanjaya pilihan raya saudara. Satu benda yang saya lihat sekarang saudara, ini tentang tular di media sosial. Kononnya ini ceritalah bahawa kononnya ada orang tu kata begini, Tan Sri Muhyiddin kata bahawa mungkin Datuk Seri Zahid Hamidi akan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Ini satu hal lagi ni. Sebab itu saya katakan isu sekarang ni bukan soal isu Perdana Menteri. Saya sendiri bertanya dengan Datuk Zahid tadi, tak ada. Sebab beliau amat arif tentang perlembagaan negara. Kalau beliau sokong bagaimanapun, seandainya Agong tidak berkenan, tak boleh juga dilantik. Usai saja pilihan raya nanti, mana parti-parti politik yang mendapat kejayaan besar ataupun melebihi 113 kerusi, maka pemimpin parti tersebut, seandainya UMNO Barisan Nasional dapat 113 kursi, maka malam itu Datuk Seri Zahid akan menghadap Agong untuk menubuhkan kerajaan. Ini kena jelas cara, kena faham. Jangan tiba-tiba orang ni jadi Perdana Menteri. Tak boleh jadi begitu. Jadi selepas ditubuhkan kerajaan, artinya kerajaan apa yang memerintah. Kalau UMNO Barisan Nasional, maka kerajaan Barisan Nasional. Seandainya Pakatan Harapan yang menang, maka kerajaan Pakatan Harapan. Kalau berlaku tak cukup kerusi, maka tuanku akan tunggu. Campuran mana pula? Kalau mereka bergabung, cukup menjadi 113 kursi Parlimen, maka ditubuhkan kerajaan. Waktu itu nanti, maka akan diserahkan senarai nama-nama calon. Dia istana takkan minta satu nama saja.
Kalau kita bagi satu nama saja, seolah-olah kita memaksa agung untuk menerima cadangan kita. Begitu tak boleh. Duli Amat Mulia Tuan Agong akan menerima senarai beberapa orang nama yang dirasakan sesuai mewakili parti yang berjaya mencapai kejayaan. Kalau satu nama saja seolah-olah memaksa. Mungkin di antara 3-4 nama atau 5 nama. Ya saudara, di sinilah letaknya kebijaksanaan Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong untuk memilih siapakah di kalangan ahli-ahli parlimen yang pada fikiran baginda boleh mendapat sokongan majoriti di kalangan ahli Dewan Rakyat. Jadi tak perlulah Tan Sri Muhyiddin mengatakan bahawa Datuk Zahid Hamidi akan menyokong Anwar Ibrahim. Orang ni kata begitu, orang ni kata. Tak perlu. Benda ni tak berasas. Membuat andaian. Apakah anda sudah merasakan parti anda akan kalah? Ini cerita dia, saudara. Mulalah mencipta naratif yang bukan-bukan. Bertandinglah. Tempoh 48 jam. Bukan lama sangat pun. Sabar. Kan saya katakan, wa'amilus sabirin. Bersabar, tunggu siapa yang rakyat pilih. Sekarang ni, semua mereka sedang ditemu duga oleh rakyat. Cuma saya tengoklah bagaimana hebatnya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau mengatakan beliau adalah parti keadilan, parti derita rakyat. Hebat. Parti derita rakyat. Tapi ke Hulu Kilir, ke Johor, ke Kelantan, ke Terengganu, ke Pahang, ke mana-mana pun naik helikopter. Hebat, saudara. Saya tak mau cakap lebih daripada itulah. Cuma saya katakan kadang-kadang cakap lain, buat lain. Bagaimana mereka mengatakan kita hendakkan Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri? Seandainya kalau UMNO Barisan Nasional boleh menubuh kerajaan, kita tubuh kerajaan lah. Apa masalahnya, saudara? Sebab saya tengok sekarang ni adalah yang dikatakan sebagai cyber jahat. Ini mereka melakukan macam-macam lah. Ada mengatakan bahawa parti ini boleh menang besar. Ada mengatakan parti itu menang besar. Saya tengok, saya senyum saja. Ada pula tu daripada simulasi oleh saudara Muhammad Azrul Abu Hassan. Dia merupakan master actuarial science, master economic management, penerima anugerah honors dalam actuarial science. Sebab dia kata daripada bila dia tengok jumlah kerusi yang dipertandingkan adalah 221. Itu benar. Satu kerusi tidak dipertandingkan. Mungkin tidak dipertandingkan, iaitu sebagaimana saya katakan tadi, iaitu dicerai. Saudara, kalau itu natijahnya berarti 221 kursi. Kalau dalam keadaan begini, dia meramalkan Barisan Nasional boleh dapat 102 kursi. Katanya Pakatan Harapan boleh dapat 63 kursi. Perikatan Nasional katanya dapat 14 kursi. Gabungan Parti Sarawak boleh dapat 29 kursi. Gabungan Parti Rakyat Sabah 6. Parti Warisan. Warisan ni katanya yang dipimpin oleh Datuk Seri Syafiq Abdal mungkin dapat 7 kursi. Katanya. Jadi kalau gitu keadaannya, apabila Barisan Nasional nanti bergabung dengan GRS di Sarawak dan GPS di Sabah, ataupun GRS di Sabah ataupun GPS di Sarawak, maka boleh tubuh kerajaan. Itu sejumlah 137 kursi. Saudara, kalau Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, Warisan, GRS, JPS cuma ada 119 kursi. Itu kalau mereka bergabung. Jadi sebab itu warga UMNO Barisan Nasional kena kerja keras. Bagaimanapun saya mendapat laporan iaitu daripada Pusat Penyelidikan UCSI. Saat ini katanya Barisan Nasional masih mempunyai kadar sokongan yang lebih tinggi dalam kalangan responden. Ini menurut tinjauan lah. Sebab itu saya katakan saudara, bila majlis ceramah orang ramai puluhan ribu, belum pasti akan menang. Sebab pengundi dia simpan dalam hati. Bila sampai waktunya mereka akan mengundi bila tiba waktunya, saudara. Ini yang bagaimana dikatakan oleh Mak Sabu. Cuba hayati kenyataan Mak Sabu. Kami dulu, bila saya dalam PAS, kita adakan ceramah yang mai sampai 10,000 orang. Penuh, dia kata. Dapat kutipan derma pun berpuluh ribu. Penuh, ramainya datang. Tapi bila buka peti undi, kalah. Ini juga mungkin akan berlaku.
Saya tak mau cakap lebih daripada itu saudara. Mungkin saudara marah dengan saya. Saya nanti seolah-olah saya memihak. Memanglah saya orang UMNO. Tapi bila dapatan saya, menurut UCSI, dia mengatakan tinjauannya, dia menyebut bahawa sehingga saat ini, UMNO Barisan Nasional berada di hadapan. Dan ia diekori oleh Parti Pakatan Harapan, iaitu gabungan Parti Keadilan, Parti DAP, Parti Amanah. Dan nampak gayanya Parti Gabungan Perikatan Nasional hanya cuma bergantung kepada calon-calon daripada Parti PAS saja. Besar kemungkinan Parti PBM tidak mungkin mampu untuk menggapai yakin rakyat. Kalau ada pun katanya sekitar 1 atau 2 kursi saja. Itu katanya. Itu tinjauan. Mereka buat tinjauan tu bila interview, bertanya dengan orang. Tapi bukan seluruh rakyat Malaysia. Saya jangan lupa, 22 juta orang. Takkan boleh interview 22 juta orang. Ini satu tinjauan rawak. Bergantung kepada 2,000 orang, 3,000 orang. Jadi tidak mencerminkan gambaran untuk semua. Ini juga perlu secara hayati. Begitu juga saya melihat macam mana Fish Solutions, Country Risk dan Industry Research. Ini satu juga satu badan kajian antarabangsa. Dan Fish juga meramalkan bahawa Barisan Nasional insya-Allah boleh memenangi pilihan raya umum kali ini. Itu laporan mereka, kata mereka. Kerana mereka melihat bagaimana berlaku di Melaka. Orang menyatakan bahawa UMNO Barisan Nasional tidak mampu untuk melubuhkan kerajaan. Akhirnya di Melaka mengalami kebesaran yang memeranjatkan. Begitu juga seperti mana di Johor. Banyak pihak kata cek itu, orang tu kata begini, orang ni kata begini. Barisan Nasional paling-paling tinggi pun dapat 19 kursi saja. Tapi akhirnya apabila peti undi dibuka, ternyata UMNO Barisan Nasional memenangi hati rakyat dan rakyat bersetuju memilih calon-calon daripada UMNO Barisan Nasional untuk menjadi ahli Dewan Undangan Negeri. Ini realiti saudara. Saya tak nak bercakap dari igawan. Pilihan raya kecil PRK 7. Orang kata kalah, menang. Begitu juga pilihan raya negeri Melaka. Orang kata kalah, menang. Pilihan raya negeri Johor. Orang kata kalah, menang. Sebab saya nak nyatakan saudara bahawa terus terang saya katakan rakyat sudah jelek dengan satu kesilapan besar yang dilakukan oleh Parti Keadilan kali ini apabila mereka memilih untuk bertanding atas tiket Pakatan Harapan. Sebut nama Pakatan Harapan menimbulkan kengerian. Rakyat rasa ngeri. Kerana 22 bulan Pakatan Harapan mentadbir, selain daripada masalah ekonomi yang merudum, saudara, adanya COVID-19, dan rakyat melihat pimpinan mereka bercakaran sama sendiri. Tidak ada kestabilan dalam politik. Akhirnya rakyat susah. Janji-janji yang dilontarkan tidak mampu dipenuhi. Dan ini menimbulkan dendam di hati rakyat. Tak apalah. Tambah-tambah lagi, waktu itu berlaku lompat-melompat di kalangan ahli-ahli daripada UMNO yang melompat menyertai parti PBM. Jadi mereka selama 16 orang ini juga sedang dinanti oleh rakyat dengan dendam. Kamu datang jumpa aku kali ini, jawabnya nahi, kabinahi. Aku takkan bersedia lagi untuk mengizinkan kamu untuk jadi calon ataupun untuk memenangi pilihan raya. Ini jelas saudara. Tapi apa berlaku pula di kalangan ahli-ahli daripada Parti Keadilan. Saya dengar sendiri kenyataan daripada Fahmi Fazil, kenyataan daripada Amiruddin Syari, bahawa Parti Keadilan kali ini mereka mau menghukum bapa pengkhianat katanya, iaitu Azman Ali. Warga Parti Keadilan juga akan menghukum seramai dalam 14-15 orang, orang PKR yang juga bertanding. Sebab itu kita melihat bagaimana Datuk Zuraidah Kamaluddin terlambai-lambai lah. Tak ada orang peduli pun. Ini keadaannya. Begitu juga apabila Saudara Khalid Samad turun ke Kampung Baru bagi leaflet ataupun manifesto kepada rakyat. Rakyat tak nak terima. Retinya rakyat dah bosan untuk melihat Pakatan Harapan dijadikan tempat sandaran membentuk kerajaan. Begitu juga dengan Perikatan Nasional.
Perikatan Nasional tu saya ceritalah mereka yang terkurung, yang hilang pekerjaan, sebagaimana yang saya pergi ke Langkawi saudara. Orang Langkawi tidak ada maaf bagimu, bukan hanya pada Dr. Mahathir, tapi juga kepada Perikatan Nasional. Sebab kesan daripada tindakan Tan Sri Muhyiddin mengumumkan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, industri hotel, industri pelancongan di Langkawi lumpuh selumpuh-lumpuhnya. Malahan, bila saya berjumpa dengan warga di Langkawi, saya jangan lupa saya pergi ke Langkawi, mereka menyatakan selama 2 tahun kebelakangan, selepas saja usai PKP, pun masih lagi susah untuk memperbaiki ekonomi mereka yang sudah pun seolah hilang pekerjaan. Saya bersimpati dengan warga Langkawi. Sebab itu tidak mungkin warga Langkawi akan bersetuju untuk memilih calon daripada Perikatan Nasional. Jauh sekali untuk memilih Parti Pejuang. Jadi harapan yang ada sekarang ini tentulah kepada UMNO Barisan Nasional. Itu dapatan saya bila saya turun selama 2 hari saya berada di Langkawi. Begitu juga saya pergi ke Maran di Pahang. Walaupun isteri pada calon yang menyertai Perikatan Nasional, Datuk Ismail, dia bila dia mengambil keputusan bertanding atas tiket Parti Perikatan Nasional, rakyat Maran marah. Kerana ini juga merupakan pengkhianatan terhadap Parti UMNO. Saudara Muttalib, Ismail Muttalib, isterinya pula menyokong. Bila dia sokong, tentulah parti akan mengambil tindakan disiplin. Akhirnya digantung jawatan sebagai ketua wanita. Takkan nak marah pada parti. Ini saya perlu jelaskan saudara. Dan sehingga saat ini saudara, bahawa sehinggalah besok nampak agaknya Barisan Nasional dijangka akan berjaya untuk membentuk kerajaan PRU 15 selesai nanti. Ya saudara, dalam keadaan begini, dapatan saya banyaklah mengatakan bahawa kedudukan parti-parti yang bertanding, Parti Pejuang, misalnya minta maaf, besar kemungkinan ramai calon-calonnya akan hilang deposit. Begitu juga dengan parti muda. Macam contohnya di Tanjung Karang tadi. Calon yang diturunkan oleh parti muda, dia bukan orang Tanjung Karang. Dia datang daripada Kedah. Yang tidak bermustatin, tidak tinggal, menetap di Tanjung Karang. Macam mana kamu nak menyantuni rakyat Tanjung Karang? Itu yang saya katakan, Datuk Habibah mempunyai peluang lebih cerah untuk menang dalam pilihan raya kali ini. Begitu juga macam di Bagan Datuk. Calon yang bertanding, mereka bukan anak Bagan Datuk. Taufik, anak Tun Datuk Ismail, orang Kuala Lumpur, orang Johor. Saudara, begitu juga saudara Samsul Iskandar. Dia menang di Melaka, bertanding di sini. Kalau dia menang, apa dia boleh buat nanti untuk rakyat di Bagan Datuk? Begitu juga calon-calon yang lain. Ada yang datang daripada Kedah. Jadi keadaan begini membuatkan saya kata bahawa mereka menurunkan calon yang salah tempat. Tambah-tambah lagi datang bertanding di Bagan Datuk. Kubu Datuk Zahid Hamidi, saya berjumpa dengan boleh katakan hampir keseluruhan kawasan desa, kawasan pedalaman. Saya berwawancara, ada juga produk-produk di Bagan Datuk ini yang elok saya ketengahkan. Saya tengok macam perusahaan saudara Pak Jahid, dia buat perusahaan ini ternakan lobster. Saudara boleh lihat dalam Facebook saya. Artinya mereka berterima kasih pada wakil rakyat Datuk Zahid Hamidi yang melaksanakan tugas dengan baik. Begitu juga saya berjumpa dengan semalam, petang semalam saya jumpa dengan saudara Syahril. Anak Bagan Datuk yang merantau selama 20 tahun, duduk di Kuala Lumpur, balik ke Bagan Datuk ini, dibantu oleh Datuk Sri Zahid untuk memulakan perniagaannya dalam bidang mereka cipta ataupun melahirkan produk-produk berdasarkan pada seni kraft tangan, iaitu kraft tani. Begitu juga dengan pengusaha yang saya tengok semalam yang cacat, kesan daripada sakit kecil manis, akhirnya kakinya dipotong, dan beliau mengusahakan minyak kelapa dara juga di Bagan Datuk. Jadi saya interview lah, bertanya produknya dan sebagainya, dan mereka rata-rata mengatakan bagi kami tak ada orang lain, pemimpin kami Datuk Zahid Hamidi. Jadi macam mana yang orang katakan Datuk Zahid Hamidi boleh kalah di Bagan Datuk? Saya tak nampak saudara. Bolehkah saya berjumpa pembuat roti canai, kedai kopi, yang buat kek, yang membuat coklat. Rupanya di Bagan Datuk ni banyak produk. Artinya sebagai bukan hanya sebagai Presiden UMNO,
Tapi sebagai anak Bagan Datuk, beliau telah pun melaksanakan banyak bantuan untuk rakyat yang dipimpin olehnya. Saudara ni Ijam ditambah bila sampai pemilihan UMNO, lagi perang besar. Itu soal kemudianlah saudara. Saya harus memberi pencerahan dalam tempoh 48 jam dari sekarang ini. Saudara, kita akan menghadapi pilihan raya. Besok jam 10 malam, saya akan bersama dengan saudara Isham Jalil dari Shah Alam untuk kita mengetahui perkembangannya. Saudara, dan bagi saya lah, saya melihat terus terang, sebenarnya saya berhasrat untuk memberi pencerahan tentang calon-calon yang bertanding, berapa ramai kawasan-kawasan yang boleh dimenangi dan sebagainya, berdasarkan pada data-data yang ada. Tapi sebagaimana saya katakan, masa sentiasa mencemburui kita. Saya melihat sebenarnya sekarang ni bahawa dalam keadaan begini, Parti Pejuang, Perikatan Nasional dah boleh angkat bendera putih lah. Sebab dapatan saya sehingga saat ini, ya saudara, walaupun Pakatan Harapan begitu confident, begitu yakin, sebab kadang-kadang bila overconfident tergelecik tengah jalan. Jangan lupa saudara, apa yang berlaku sekarang, dapatan saya bahawa berlaku kerunsingan yang teramat sangat di kalangan pimpinan Parti Pakatan Harapan. Besar kemungkinan mereka tidak dapat mencapai apa yang diharapkan. Meskipun dari segi waktu ceramah politik orang ramai yang datang, belum pasti mereka boleh mendengar ataupun mengikut cadangan supaya memberi peluang pada mereka untuk diangkat sebagai calon ahli parlimen. Kerana rakyat pun semakin bosan mendengar lain tak ada cacian maki hamun, perompak penyamun, perompak penyamun. Rakyat yang tak tahu apa nak buat. Berbeza dengan saya melihat di tempat-tempat di mana UMNO bertanding, rakyat dihidangkan dengan hala cara apa yang akan dilakukan andainya UMNO Barisan Nasional berjaya ataupun diberi kepercayaan oleh rakyat untuk memimpin mereka. Bagaimana dalam pada manifesto UMNO Barisan Nasional itu padu. Saudara, antaranya saya tengok nak memberikan komputer riba untuk anak-anak sekolah supaya sistem pelajaran anak-anak dapat menggunakan komputer riba, dan jaminan dalam tempoh 18 bulan akan sistem ini pencawang internet akan sampai ke seluruh pelosok tanah air. Itu benda yang boleh dibuat, dan perancangannya ada dan peruntukannya pun dah ada. Sebab itu walaupun dengan keyakinan yang melampau Pakatan Harapan, saya terus terang saya katakan saudara, saat ini saya masih melihat bahawa Barisan Nasional boleh mendapat sekitar 136 kursi. Bukan cakap besar saudara. Tok Mat pun kata 112, orang ni kata 114, Syabri Cik kata lebih daripada 114. Mereka bercakap berdasarkan kepada dapatan bila berjumpa dengan rakyat, sambutan terhadap calon-calon yang bertanding. Kalau datang orang UMNO ni nampak kemesraan. Yang penting bukan sokongan, reformasi, bukan. Yang penting rakyat menyantuni. Saya melihat, saya terus terang saya katakan, banyak ramalan sekarang ni yang mereka lakukan sudah mula meleset. Tapi sekali lagi saya nak ulangi saudara. Sekali lagi saya ulangi, saudara boleh buat nota. Di Perlis, UMNO Barisan Nasional bakal memenangi 2 kursi, iaitu di Arau dan juga di Padang Besar. Sementara di Kanga masih lagi dalam keadaan kelabu. Kalaulah disantuni dengan baik, teman saya saudara Makno, dia tinggal di Arau, di Kanga. Bila saya hubungi dia kata tak ada masalah. Rakyat di kawasan Kanga ni sedang menunggu untuk memberi pilihan kepada UMNO Barisan Nasional. Itu kata beliau yang saya hubungi. Begitu juga di Kedah. Kabarnya di Kedah memanglah saya sendiri turun di Langkawi. Besar kemungkinan Dato' Amir Shah boleh mencapai kejayaan. Begitu juga di Jerlun. Nampak gayanya Mukris semakin malap sinarnya di Jerlun. Walaupun beliau menjadi menteri besar sebanyak 2 kali. Tetapi rakyat di Jerlun lebih senang, lebih tenang, lebih yakin dengan calon yang diturunkan oleh UMNO Barisan Nasional. Begitu juga kawasan seperti di Baling, di Jerai, di kawasan Datuk Mahathir Khalid. Jadi ada dapat 6 saya melihat. 2 kawasan dalam keadaan kelabu.
Kalau itu berlaku, kalau 2 dapat, mana di Kedah ada 8 kursi untuk UMNO. Di Pulau Pinang, jangan kita cakap besar. Begitulah sebanyak 15 ke 16 kursi parlimen, UMNO cuma dapat sekitar ada 2 ke 3 kursi. Itu kursi tradisi, kepala batas, gelugur dan juga mungkin di balik pulau. Di Perak, saya nampak bahawa pergerakan semakin bersemarak untuk calon-calon daripada UMNO Barisan Nasional. Sebagai contoh, sebagaimana saya katakan tadi, di Pasir Salak, macam mana pula anak yang bertanding, mak tak restu. Apabila saudara Omar bertanding atas Nek Omar bertanding atas tiket Parti Harapan. Ibu dia kata kalau bertanding atas tiket PAS bolehlah tahan. Sedangkan Pakatan Harapan tidak sealiran dengan Parti PAS yang berada dalam Perikatan Nasional. Restu ibu itu penting. Kalau ibu tak bersetuju, ini masalah. Saya yakin begitu, saudara. Takdir ilahi, ibumu. Baginda Rasulullah SAW sentiasa mengingatkan kita, jangan kita menyanggah ibu kita. Jadi saya melihat, walaupun saudara Hazimin Mokhtar dia kata BN tumbang. Tumbang di mana? Wallahu a'lam bisawab. Saya cakap terus-terang, ada beberapa kawasan macam di Pulau Pinang, cuma 3 je UMNO Barisan Nasional boleh menang daripada yang lain. Begitu juga di Perak, ada 14, sedangkan kursi ada lagi lebih. Kemudian di Selangor, saya melihat di Selangor perkembangan cukup memberansangkan. Perjalanan saya melihat di Kuala Langat, di Ulu Langat khususnya, begitu juga di Tanjung Karang. Tadi saya pergi di Sabak Bernam, di Sungai Besar, Ulu Langat, Datuk Juan Najis, begitu hebat perancangannya. Dan dapatan saya kena perpecahan berlaku antara Amiruddin yang mewakili Parti Keadilan menentang Azmin Ali yang sedang dikeronyok hebat oleh orang-orang ataupun wakil-wakil dari Pakatan Harapan. Maka dengan ini memberi ruang kepada Datuk Megat Iskandar Zulkarnain untuk menang. Dapatan saya begitu saja, saudara. Belum lagi kita nak tengok undi, kita tengoklah nanti. Tetapi kesan daripada perbalahan. Sebab itu saya katakan di Selangor ada 6 kursi untuk UMNO Barisan Nasional, 4 kursi kelabu. Di wilayah persekutuan tak cakap lebih. Walaupun dapatan saya mengatakan insya-Allah Lembah Pantai boleh menang, di kawasan Setiawangsa boleh menang, tapi saya masih berpegang pada 3 kursi yang dipegang oleh UMNO insya-Allah boleh menang, iaitu kursi di Setiawangsa. Ini kerana saya melihat begitulah berusahanya Khalid Samad cuba menyantuni rakyat di sekitar Kampung Baru. Orang buat tak tahu je, dan mereka lebih memilih pada Datuk Johari Gani. Ya saudara, begitu juga di Putrajaya. Putrajaya ni mana rumah yang tak disantuni oleh Yang Berhormat Mulia Tengku Adnan. Begitu juga di kawasan Labuan. Jadi kalau 3 kawasan campur dengan 2 dah jadi 5. Bagaimanapun saya kata 3 sajalah. Ini saya lebih suka kira yang paling bawah sekali. Kemudian di Negeri Sembilan. Di Negeri Sembilan insya-Allah ada 4 kursi itu memang kursi tradisi lah. Rembau, Tanpin, Kuala Pilah, Jelebu, ada satu lagi tu jadi 5 kursi, tapi saya kata 4. Tak usah banyak 4 lah. Ada 2 lagi insya-Allah boleh menang. Kalau itu berlaku 4 campur 2 6. Itu di Negeri Sembilan. Di Semban memanglah tempat itu kekuatan pada Sisa Agung kepada parti DAP. Begitu juga macam di Port Dickson. Kita tak mau kira lah itu. Biarlah, tak mungkinlah Ketua Menteri. Tapi bila saya berjumpa atau menghubungi Saudara Faizal, Ketua UMNO bahagian Port Dickson, dia kata ruang untuk MIC menang ada di Port Dickson. Itu kata dia. Pun saya tak boleh letakkan 100%, saya kata ini 50-50. Ya, itu di Negeri Sembilan. Kemudian di Johor. Johor, Yang Berhormat Menteri Besar dia kata 20. Tapi saya melihat perkembangan terbaru. Dulu saya katakan antara 16 ke 18. Tapi hari ini bila saya menghubungi teman-teman saya, sama ada di Mersing, Kota Tinggi, di Keluang, saya nampak bahawa besar kemungkinan Johor akan menyumbang sejumlah 19 kursi. Di Pahang 14. Di Terengganu ada 3. 3 ni tentulah kawasan Kemaman, kawasan Ulu Terengganu, kawasan Stew. 3 ni dia punya base yang saya ada. Tapi besar kemungkinan
2 lagi boleh dapat pada UMNO Barisan Nasional. Tempat yang ditanding oleh Takiri di Terengganu. Kemudian begitu juga di Kelantan. Saya memberi 4 saja. Termasuklah kawasan Macang. Memang begitu juga nampak gayanya Puteri UMNO di Ketereh insya-Allah boleh menang. Saudara. Dan bagaimana juga di Tumpat. Paklah dia bertanding dulu ada tiket PAS, tapi bila tidak singkirkan maka dia menentang usaha-usaha untuk memansuhkan ataupun membubarkan Muafakat Nasional. Dia mahu diwujudkan Muafakat Nasional. Ahli-ahli akar umbi PAS khususnya mahu Muafakat Nasional disantuni. Sebab itu bila dia berusaha berjuang untuk Muafakat Nasional, dia ditolak katanya. Jadi bertanding atas tiket Barisan Nasional. Tumpat insya-Allah boleh menang. Dan dapatan saya di Gua Musang tak saya ceritalah saudara. Bertambah kali ini yang Muhammad Tengku Razali bakal menang besar. Di mana-mana beliau berada, rakyat memberi sokongan. Sebab itu saya katakan, sebagai pemimpin kalau kamu berjasa dengan rakyat, tetap kamu akan disayangi oleh rakyat. Bila sampai masanya kamu menghadiri sesi temu duga dengan rakyat, maka rakyat akan meluluskan kamu untuk menjadi calon ahli parlimen. Itu gambarannya. Jadi saudara, dalam keadaan begini saya melihat UMNO Barisan Nasional boleh membentuk kerajaan insya-Allah pada 19 ataupun 20 hari bulan, lebih kurang 48 jam dari sekarang. Mudah-mudahan. Tapi saya tak nak cakap besar. Jangan kita mendahului kuasa Allah SWT. Jangan kita mendahului kuasa Dulia Maulid Tuan Agong. Siapa yang nak cari yang akan dilantik sebagai Perdana Menteri, itu kita biarkanlah tuanku memikirkannya. Dan siapa yang rakyat nak pilih, sejauh mana benar kenyataan saya ini, juga ketentuan Allah berdasar kepada qada dan qadar. Jangan lupa takdir Allah. Kalau takdirnya Allah mengatakan pilihan raya 2022 ini, pilihan raya yang ke-15, akan kejayaannya dimenangi oleh UMNO Barisan Nasional, buat macam mana pun, pasti UMNO Barisan Nasional akan direstui dan bakal menjadi kerajaan. Jangan kita mendahului kerja Allah SWT. Kita cuma boleh meramalkan. Kadang-kadang melihat hujan dan melihat awan di langit, gelap gelita, belum pasti hujan saudara. Sebab itu saya bagi tahu pada teman-teman dalam Parti Harapan, Parti Keadilan, dalam ramai orang tu seperti melihat di langit awan gelap, tapi belum pasti hujan yang turun. Itu besok jangan lupa saudara, saya bersama dengan Syam Jalil untuk kita membicarakan soal tentang di Shah Alam. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.